apresiasi buat peneraju acara Barisan Intelektual Kehakiman Teguh Saksama, penjaga masa yang setia dengan detiknya, Dif-Dif Kehormat. Seterusnya sidang hadirin, penerus wawasan negara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sesungguhnya firman-firman Allah yang menggetarkan jiwa dalam Al-Quran, kitab paling mulia. Seawal Nabi Adam diajar agar memahami dan menghayati, Nabi Ibrahim diasuh agar berfikir dan mentafsir, bahkan anjuran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menjelaskan usaha mendidik manusia tidak pernah ada noktahnya. Sebab itu, percayalah, pendidikan cemerlang, modal insan berkelas tinggi. Begitulah maudud bicara yang akan sama-sama kita hayati pada hari ini. Pendidikan adalah jalan kehidupan yang diwariskan sang tauladan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda yang maksudnya, Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik pendidikan. Namun, persoalannya, mampukah sistem pendidikan pada hari ini melahirkan modal insan berkualiti tinggi yang mampu memacu kepada perkembangan negara dalam era penuh cabaran kini? Sebelum itu, sidang dewan, kerana tak kenal maka tak cinta, maka ayuh kita berkenalan dengan maudud pidato pada hari ini. Sesungguhnya, pendidikan cemerlang boleh ditakrifkan sebagai sebuah prakarsa yang menyuburkan pemahaman praktikal, teori dan budaya mengkaji tanpa henti dalam mencanai ketinggian akal budi insan sejati. Proses ini dapat memanusiakan manusia dan mencorakkan peradaban sesebuah bangsa. Sementara itu, frasa modal insan berkelas tinggi boleh ditakrifkan sebagai seorang individu yang berkemahiran tinggi, mempunyai keinginan dan sentiasa bermotivasi dalam melakukan sesuatu sehingga mampu memacu kepada perkembangan negara. Maka, untuk mengupas isu ini dengan lebih relevan, ayuh kita berfokus tentang bagaimana sistem pendidikan pada hari ini mampu melahirkan modal insan berkelas tinggi. Sidang maya saksi bervisi kita mulakan dengan syambahan minda saya yang pertama, pendidikan sistematik memacu jati diri ampuh. Sistem pendidikan di Malaysia sejak merdeka 67 tahun yang lalu telah mengalami inovasi seiring dengan keperluan zaman. Bermula dengan pelaksanaan Akta Pembelajaran 1961, Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menempatkan pendidikan negara dalam kelasnya yang tersendiri. Selain itu, peralihan sistem pendidikan daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah KBSR, KBSM kepada kurikulum standard sekolah rendah dan sekolah menengah KSSR, KSSM membuktikan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memastikan sistem pendidikan di Malaysia setanding dengan negara lain. Selain itu, gabungan ampuh di antara sistem pentaksiran berasaskan sekolah PBD dan peperiksaan yang mampu melahirkan lebih ramai pelajar yang mempunyai jati diri yang lebih baik. Hasilnya, Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah satu negara yang mempunyai kualiti sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia. Tuntasnya, sistem pendidikan di Malaysia mampu melahirkan modal insan berkelas tinggi. Sidang Dewan Warga Berintegriti kita teruskan dengan rempuhan idea saya yang kedua di bawah kata kunci pendidikan berkesan, belajar berwawasan. Dr. Yusuf Al-Qardawi semasa hayatnya menegaskan, jika kita ingin melihat wajah negara pada masa hadapan, maka lihatlah generasi muda pada hari ini. Perkara tersebut sudah cukup untuk membuktikan kepada kita bahawa generasi muda merupakan aset berharga kerana ia merupakan penerus wawasan dan visi negara. Oleh itu, golongan muda ini
perlulah dibekalkan dengan ilmu di dada agar mampu menempuh dan mengharungi cabaran yang akan melanda di masa hadapan. Oleh kerana itulah, sistem pendidikan di Malaysia berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan pelajar yang seimbang dari segala aspek. Pendidikan di Malaysia mengutamakan kecemerlangan akademik, keunggulan akhlak insaniah dan kepribadian yang luhur. Dengan wujudnya subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral, maka lebih banyak pelajar yang berpekerti mulia dan beradab sopan akan mampu kita lahirkan. Selain itu, pada tahun 2005, subjek pendidikan Islam dimantapkan lagi dengan pengenalan Jacob secara berperingkat di semua sekolah rendah di seluruh Malaysia. Dalam meniti arus globalisasi ini, bahasa Inggeris dijadikan intipati, sains dan teknologi direntasi. Semua ini bagi melahirkan bakal pemimpin negara yang berwibawa. Tuntasnya, sistem pendidikan di Malaysia yang berkualiti ini sememangnya mampu untuk melahirkan modal insan berkelas tinggi. Sidang hadirin warga intelektual, kita beralih kepada rentasan minda saya yang terakhir. Pendidikan memacu inovasi, memperkasa kemahiran. Warga Dewan, bertepuk sebelah tangan takkan pernah berbunyi. Oleh itu, usaha meningkatkan modal insan di negara kita adalah bergantung sepenuhnya kepada penerimaan golongan muda dan belia di negara kita. Golongan muda dan belia hendaklah bijak menggabung jarinkan ilmu pengetahuan, pemikiran, kemahiran dan pengalaman agar mampu menjadi modal insan kreatif yang dapat menjadi kebanggaan negara. Misalnya, Prof. Dr. Hassan Yaakob yang amat sinonim dengan ubat-ubatan berasaskan gamat, yang mana beliau telah berjaya menghasilkan lebih 20 produk ubat-ubatan yang telah mendapat tempat di pasaran antarabangsa. Maka, oleh kerana itulah, sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan pelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif melalui pelbagai aktiviti mengasah minda, misalnya aktiviti STEM. Selain itu, kemahiran insaniah berkelas tinggi ini hendaklah diseimbangkan dengan akhlak insaniah sejati. Modal insan sedemikian akan mampu menjadi seorang individu yang mampu menjalankan tugas dengan efisien, menolak rasuah, menghindari budaya curi tulang dan menepis ajakan pecah amanah. Oleh itu, jelaslah dengan ilmu dan kemahiran yang dimiliki, maka golongan muda dapat melakukan sesuatu kerja dengan lancar dan mampu mengharungi apa-apa cabaran yang mendatang tanpa rasa gentar. Hadirin dan hadirat, konklusinya, golongan muda adalah aset berharga yang penting bagi negara kerana ia merupakan penggerak kepada ekonomi, sosial dan politik di negara kita. Maka, untuk melahirkan bakal pemimpin negara yang bukan sahaja bijak bestari, malahan berkemahiran tinggi dan beradab sopan, sektor pendidikan adalah jawapannya. Umpama aur dengan tebing, irama dan lagu takkan dapat dipisahkan. Memetik kata-kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh kita gunakan untuk mengubah dunia. Lantaran itu, usaha untuk meningkatkan modal insan di negara kita haruslah diangkat dan diambil kira sebagai salah satu aspek penting agar mutu modal insan di negara kita dapat ditingkatkan. Oleh itu, jelaslah, dalam dunia yang menuntut kematangan kita ke pintu dunia 4 dimensi ini, pendidikan cemerlang mampu melahirkan modal insan berkelas tinggi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.